ونفعنا جنوبنا وعلمنا bidarani amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sambung kembali dalam pengajian kita dalam kitab Mukhtasariyah pada Mukhtasariyah 531. Jadi minta maaf banyak rumah klinik. Jadi kata dia faslun tentang penjelasan arti mahabbah. Kita duduk dalam pasal bab yang besar. Apa itu mahabbah? Arti dia Ibn Ghazali Nahurai. Sebab mahabbah ni kemuncak maqam martabat yang tertinggi. Artinya mahabbah itu iaitu kecenderungan tabiat. Tabiat ni perangai semula jadi. Tabiat yang perangai semula jadi kepada sesuatu. Dia suka kau tu, cenderung hati. Kerana sesuatu itu menurutnya menyenangkan. Jadi menurut seseorang benda tu senang, benda tu selesa, dia pun suka, cenderung. Sedangkan benci adalah larinya pada tabiat dari sesuatu. Apa itu benci? Tabiat kita, perangai semula jadi kita lari kepada sesuatu kerana sesuatu itu tidak cocok, yakni tidak sesuai baginya seorang itulah. Itu dia lari. Setiap sesuatu yang kelazatannya lebih banyak, yang demikian sangat dicintai. Kemudian ni Ghazali nak urai lagi. Satu benda tu kalau banyak lazat, banyak sedap, maka lebih kuat lagi cintai. Kelazatan mata adalah pada melihat. Mana sedap mata? Tengok gua tu, tengok gua ni sedap. Kelazatan pendengaran adalah pada mendengar. Dengar gua tu, dengar gua ni sedap boleh dengar. Kelazatan penciuman adalah pada mencium. Cium gua tu, cium gua ni. Bau-bauan yang harum. Seperti demikian juga setiap indera. Setiap panca indera. Panca indera yang 5 tu lah. Rasa itu mempunyai sesuatu yang dirasakannya. Satu kelazatan yang sesuai dengannya, dengan sesuatu. Ini mengajarkan orang apa arti mahabbah. Cenderung hati pada sesuatu yang kita sukai. Kalau benda tu sedap banyak, lebih kuat kita cintai. Tak kira apa dua sekalipun. Jadi sedap-sedap ni ikut mata lain, ikut telinga lain, ikut rasa lain. Kerana itulah ia Rasulullah. Kerananya elak dulu. Kerananya ia seorang itu akan menyintainya sesuatu. Sebab sesuatu tu dapat dirasakan kelazatan, sama ada dengan pelihat ataupun dengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Imam Ghazali bagi dalil. Mana dalil? Bila sedap kau tu cintai. Sabda Nabi, hubbiba ilayya min dunyakum salasun tayyib. Atibu wan nisa'u wa qurratu aini fi salati. Artinya diberikan kepada aku, kata Nabi, rasa cinta dari dunia kalian 3 perkara. Nabi rasa cinta, cenderung hati. Pertama, harum-haruman, minyak wangi. Nabi sangat suka minyak wangi. Minyak wangi saya pakai kasturi. Suka minyak wangi. Kemudian perempuan. Suka, cinta kepada perempuan. Kerana mereka ni lemah lembut, banyak sifat. Dan ketenanganku, kata Nabi, dalam solat. Nabi cinta, suka, cenderung hati dalam semayang sebab ada ketenangan. Sebab tu semayang banyak, lama boleh diri. Hadis ini menerangkan bahawasanya di balik yang dapat dicapai panca indera yang 5, ada yang dicintai dan dirasakan kelazatannya. Sesuatu tu lah. Kerana solat itu bukanlah yang dapat dirasakan kelazatannya solat oleh panca indera yang 5. Ini kaya bahas hadis ni. Ada pun bau dapat dirasa dengan panca indera yang 5, semaya tak dapat. Dengan demikian, kata bukanlah dirasa dengan panca indera yang 5 semaya ni, solat ni, maka mata batin itu lebih kuat dari mata zahir. Jadi semaya ni dapat dengan mata batin. Mata batin ni hati lah, lebih kuat daripada mata zahir. Hati lebih kuat untuk mengetahui sesuatu daripada mata. Mata tengok, hati bandingnya lebih kuat lagi.
Hati ni dapat menilai betul-betul, dapat merasai betul hati ni. Padahal kita baru kenal tapi hati dapat rasa dah. Tapi mata tengok zahir, comel semak. Tapi kalau hati lain dah jadi lain. Keindahan berbagai hal yang dapat dicapai dengan akal lebih besar dan lebih sempurna daripada bentuk yang zahir. Akal kita dapat sesuatu. Maka bukanlah hal yang mustahil kelazatan yang dirasakan hati daripada perkara-perkara ketuhanan yang mulia itu lebih agung. Sini nak tarik lah. Nak bawa kita cuba renungkan kedapatan hati tentang ketuhanan. Itu lebih mulia, lebih lazat, lebih agung lagi. Lebih sempurna dan lebih mendalam dari apa yang dicapai oleh panca indera. Karena itulah kecenderungan hati yang bersih kepadanya, kecenderungan hati yang bersih kepadanya lebih mendalam, kepada Allah Ta'ala ketuhanan, lebih mendalam dan lebih kuat. Dan tidak ada arti cinta itu kecuali kecenderungan kepada sesuatu yang dengan memperdapatinya sesuatu akan memperoleh kelazatan. Itu cinta. Dia takkan dapat sesuatu, melainkan tempat dia cenderung, dia minat tu, dia akan dapat kelazatan. Baru boleh rasa cinta. Dan tidak ada yang mengingkari kelazatan ini kecuali orang mempunyai kekurangan dari darajat binatang ternak. Tak dapat lazat. Dan ia tidak melewati sama sekali apa yang didapati panca indera. Kalau dia tolak lah, kalau dia ingkari, hak kata panca indera kita ni akan dapat kelazatan semua. Ketahuilah olehmu wahai penuntut ilmu sekalian, bahawasanya yang paling dicintai seseorang manusia itu adalah keberadaan dirinya manusia. Imam Ghazali hurai lagi, asal dia orang pakar. Mana manusia boleh cintai sekali? Diri sendiri. Kerana dirinya seorang manusia itu adalah sesuatu yang paling besar dan paling sesuai dengan dirinya seorang. Itu ialah dia cinta diri dia sendiri. Maka ia seorang itu menyintai keberadaan dirinya. Suasana diri dia tu lah. Keberadaan, kelakuan diri dia. Kemudian ia seorang menyintai kepada orang yang berbuat baik kepada dirinya. Imam Ghazali nak tarik tempat terbit cinta ni mana. Mula-mula kita cintai kepada kelakuan, keadaan diri kita. Kemudian lepas kita cintai diri kita, kita cintai tiap-tiap orang buat baik kepada kita. Siapa yang mula-mula buat baik kepada kita? Ibu kita. Lepas tu ibu kita cintai, kita sayang. Tak ada orang tak sayang kamu. Kalau tak sayang tu masuk sifat natan. Sebab dia sangat buat baik. Kerana manusia itu hamba bagi perbuatan baik. Oh lagu tu rupanya. Kita ni hamba daripada perbuatan baik. Sebab tu bila orang buat baik, Allah lalu. Tunduk lalu. Layu lalu. Jatuh hati lalu. Tu patah kata kerana budi ku jatuh hati. Kerana budi ku jatuh hati. Kerana perbuatan itulah. Terkadang ia menyintai sesuatu itu kerana sesuatu itu dianggap indah dan baik. Dan yang demikian itu menyintai sesuatu dianggap indah dan baik itu adalah salah satu jenis cinta yang paling mendalam yang tidak dicampuri keinginan yang lain. Kerana setiap sesuatu yang indah itu dicintai. Tiap-tiap yang indah semua dicintai. Orang yang tertahan dalam kesempitan khayal menyangka bahawa tidak ada keindahan kecuali yang dapat dicapai dengan indera atau yang dapat dikhayalkan. Setengah manusia lah. Dia sempit sikit. Yang kata benda indah ni dapat dicapai dengan panca indera ataupun dapat khayal-khayal. Maka kami, kata Imam Ghazali, katakan, ketahuilah bahawasanya yang baik dan indah itu adalah ibarat dari setiap sesuatu yang kesempurnaan yang mungkin itu ada baginya. Sesungguhnya kita mengetahui kuda itu ada mempunyai kebaikan yang tidak ada pada manusia. Imam Ghazali nak cuba terangkan pada kita
Nak bawa kita menunjuk keadaan perasaan cinta tu mari mana. Jadi kuda ni ada kebaikan yang tidak ada pada manusia. Tulisan itu mempunyai kebaikan yang tidak ada pada suara dan gambar. Nulisnya. Dan semua itu dicintai. Dan jikalau seorang mengkhayalkan bahawa yang demikian itu kembali kepada perasaan. Cinta kepada kuda, cinta kepada tulisan itu. Dia khayal demikian itu kembali kepada perasaan. Maka akhlak yang baik, ilmu, kudrat dan akal, semua yang demikian itu baik dan dicintai, meskipun semua itu tidak dapat dicapai dengan panca indera yang zahir, tetapi didapat dengan cahaya mata hati. Mana akhlak yang baik, ilmu, kudrat, kita tak dapat dengan panca indera, dengan mata, dengan lihat, dengan cium, dengan dengar, tapi dapat dengan hati. Seperti demikian juga lah menyintai asnan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, Imam Syafi'i dan imam-imam mazhab itu, radhiyallahu ardahu, mungkin sedang yang demikian tidak dapat diedari dan tidak dapat diperdapati dengan panca indera yang lima. Kita maklum dah, cinta Nabi, cinta sahabat. Bahkan semua itu dicintai setelah mendengar terkumpulnya sifat-sifat kebaikan pada mereka itu. Bila ada sifat baik itulah jadi jatuh cinta. Maka setiap yang luar dari yang dapat dicapai dengan panca indera yang zahir dan dianggap sesuatu yang baik, maka demikian itu dianggap baik dengan cahaya mata hati. Nak ayat cinta ni dia tidak dapat dengan panca indera yang zahir. Dan apabila yang demikian telah tetap, maka tidak ada berhak untuk dicintai selain Allah Azza wa Jalla. Bila kita tahu semua cinta ni kerana ada sifat kebaikan pada dia, akhlak molek, itu terbitnya cinta daripada kita ni. Jadi tetaplah sebenarnya tak ada hak melainkan dicintai ialah selain Allah Ta'ala. Maksudnya Allah Ta'ala sajalah. Sebab apa? Hak cinta ni hanya untuk Allah Ta'ala saja. Kerana dialah Allah yang menciptakan dan memberikan asal penciptaan atau fitrah. Bagaimana segala sesuatu ni? Daripada Allah Ta'ala belakang. Yang menjadi, yang membuat, yang mengatur. Sifat kebaikan semua dia Allah Ta'ala belakang. Kemudian dia adalah sebab keberadaan dan keselamatan. Dialah Allah Ta'ala juga yang berbuat dalam setiap keadaan. Kita duduk kelakuan apa jua sekalipun, ini semua Allah Ta'ala yang tetap, yang ciptakan. Dialah Allah Ta'ala yang indah dan baik, yang seluruh keindahan dan kebaikan merupa bekas. Dan bekas keberadaannya Allah Ta'ala. Bekas ni jasa lah. Kesan. Maka siapa yang menyintai para Nabi, para sahabat dan para iman, kerana akhlak-akhlak mereka ni mulia, perjuangan mereka tinggi, kerana pada mereka terkumpul sifat-sifat baik, maka bahagialah setiap kebaikan. Bahagian setiap kebaikan dan bahagian keindahan, yang seluruh keindahan merupakan bekas dan bekasnya Allah Ta'ala itulah. Engkau sudah mengetahui bahawasanya sesuatu yang indah itu dicintai pada zatnya sesuatu yang indah. Dan juga engkau sudah mengetahui bahawa keistimewaan manusia itu, bahawa ia manusia dapat berhias dengan sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat baik. Atau kita jatuh cinta. Sehingga dikatakan berakhlak kalian dengan akhlak Allah Azza wa Jalla. Akhlak paling molek sekali akhlak Allah Ta'ala lah. Sifat-sifat dia. Di dalam batin manusia itu, pada hakikatnya batin manusia tidak ada yang sesuai dengannya manusia itu kecuali Allah Azza wa Jalla. Batin kita ni sebenar, sifat-sifat kebaikan ni tidak adalah melainkan Allah Ta'ala. Sifat-sifat daripada Allah Ta'ala belakang. Di dalam hati terdapat gharirah atau sifat yang tertanam dalam hati yang dinamakan dengan cahaya ilahi.
Allah Azza wa Jalla berfirman, "Afaman syarahallahu sadrahu liislami fahuwa ala nurin min rabbih." Artinya, maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah Azza wa Jalla akan hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, samalah dengan orang-orang yang membantu hatinya. Gharirah, inilah yang memperdapati keindahan hadrat ilahiyah dengan sekadar kekuatan. Nur itulah cahaya dari hati kita. Cahaya dari hati kita ni dia mendapat keindahan hadrat ilahiyah. Jadi hati bila bersih, dia akan dapat keindahan, keelokan Allah Ta'ala ni akan dapat. Sebab tu dia dicintai. Sebab benda baik, kita ni jadi hamba dia. Jadi yang terbaik sekali tidak adalah melainkan Allah Ta'ala. Apabila sesuatu yang indah itu dicintai, lebih besar dan lebih sempurna dari berbagai keindahan yang merupakan pinjaman yang melebihi anugerahnya, maka dengan qadar yang diperdapati itulah, maka ia akan merasa lazat. Dan dengan qadar lazat yang dirasakannya itulah, akan menyintainya. So lagi, Paslon, ketahuilah bahasanya segala yang diperdapati itu terbagi kepada yang masuk dalam khayal, seperti gambar, yang tidak masuk di dalam khayal, seperti zat Allah Azza wa Jalla. Ada setengah benda kita dapat dengan khayal, kita boleh tilik masuk dalam otak, gambar. Tapi Allah Ta'ala tak dapat digambar. Dan sesuai yang tidak berjising, dan sesuatu tidak berjising Allah Ta'ala, dan tidak berbentuk, seperti ilmu kudrat dan iradat. Siapa yang melihat manusia, kemudian ia memejamkan matanya, maka ia akan mendapat bentuknya manusia hadir di dalam khayalnya. Nak cerita kita cinta ke Tuhan lagu mana? Bila kita cinta ke mak kita, kita pejam mata nampak muka mak kita. Cinta ke anak bini, pejam mata nampak anak bini. Lagu mana Allah Ta'ala ni tak bentuk, tak rupa. Dan ia, Allah Ta'ala seakan-akan melihatnya. Tetapi apabila ia membuka kata dan melihat, maka ia akan melihat perbezaan antara keduanya. Dan perbezaan itu tidak kembali pada perbezaan antara dua bentuk, tetapi kepada bertambah jelas dan tambah tersingkat. Maka yang demikian seperti seorang melihat seorang pada waktu pagi ketika matahari belum bersinar, kemudian ia melihatnya ketika matahari telah bersinar terang. Lain-lain berlaku. Maka yang demikian tidak ada perbezaan kecuali bertambah tersingkat, bertambah cerah dan bertambah jelas. Apabila engkau mengetahui ini, maka ketahuilah bahawasanya sunnatullah Azza wa Jalla berlaku, bahawa selama nafsu terdinding dengan sifat-sifat yang tercela, maka ia tidak akan sampai menyaksikan berbagai makna yang keluar daripada ilmu alam perasaan. Jadi kita lain tersangkut dengan nafsu, sebab tu kita tidak jelas. Dan ilmu khayal, bahkan sifat-sifat tercela itu bagi diri yang terdinding adalah seperti kelopak mata yang menutupi mata. Maka dengan sekadar terhapusnya sifat-sifat tercela itu, maka akan bertambah tersingkat dan bertambah jelas, serta bertambah rasa lazat dan cinta. Kita beradu sekat itu dulu. Itu memang saya nak urut tentang terbitnya cinta itu daripada mana. Jadi kita lah ni sifat-sifat nafsu ni banyak. Sebab tu terdinding. Jadi dengan mengaji tasawuf ni lah kita akan tahu sedikit demi sedikit, dan kita akan cuba mujahadah lawan. Jadi insya-Allah akan terbit cinta pada Allah Taala. Kemudian ada penjelasan berbagai sebab ila akhir. Allah subhanahu wa ta'ala.